أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukur lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur itu bukan saja Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita, bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi menambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke 237, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, min tamamin ni'mati alaika an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Setengah daripada kesempurnaan nikmat Allah kepadamu, jika Allah memberi rizki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang dapat menyesatkan kamu. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atha ini, menerusi kalam hikmat ini Syekh Ibn Atha nak memahamkan kita tentang kesempurnaan nikmat kurniaan Allah. Persepsi kita ni, pandangan kita terhadap nikmat ni bermacam-macam. Kebanyakannya itu mereka mengukur seseorang mendapat kurniaan dari segi banyak atau sikit. Kalau banyak kurniaan tu, maka dikira sebagai beruntunglah. Dan sikit pemberian tu, maka dikira kurang beruntung. Rata-rata pandangan kita macam itulah persepsi kita.
ukuran dia banyak sikit pada apa-apa yang dikurniakan tu, apa-apa yang Allah Ta'ala beri tu, maka dikira seseorang ni beruntung ke tak, tengok banyak sikit dia boleh nikmat tu. Tapi Syekh Ibn Atta' memberi sudut pandang yang lain, yang kalau kita amati, yang kalau kita perhatikan, kita akan nampak kebenaran dia tu. Maka Syekh Ibn Atta' menyatakan kepada kita dalam kalam hikmat ini, dia kata sebahagian daripada kesempurnaan nikmat Allah kepadamu, tamam an-ni'mah, yakni kesempurnaan nikmat itu, sebahagian daripada bentuk kesempurnaan nikmat itu, iaitu Allah Ta'ala memberi rezeki kepadamu apa yang mencukupkan engkau. Yang ini kita diberi rezeki oleh Allah dengan kadar yang cukup menurut keperluan kita. Kemudian yang kedua, dihalangnya dirimu itu daripada sesuatu yang akan menyesatkan, yang menyebabkan engkau ni kufur nikmat, yang menyebabkan engkau ni melampaui batasan dan sebagainya. Dihalang. Itulah sebenarnya kesempurnaan nikmat. Jadi rupa-rupanya dari sudut pandangan kesufian ni, kesempurnaan nikmat itu tengok pertama sekali dari aspek kecukupan orang yang dapat tu. Yang kedua, terhalangnya dia daripada kadang-kadang nikmat tu sangat banyak, melampau ruah, tetapi dia tak pernah rasa cukup. Kemahuannya tinggi, keinginannya tinggi, tak pernah cukup. Jadi sama ada tidak cukup itu dilihat dari segi kemahuan dia tu, kemahuan nafsu yang tinggi, keinginan yang besar tadi tu, bernafsu besar tadi tu, maka sentiasa tidak cukup lah. Banyak mana pun tak pernah cukup. Atau dari segi keperluan zahir dia ni, apa yang dia dapat tu tidak memenuhi kehendak keperluan dia. Banyak memiliki, tapi dia kehendak keperluan sebenar dia bukan hak tu. Contohnya, dia perlukan makan minum. Contohnya dia makan minum yang mencukupi, tapi ternyata bahawa ataupun seseorang tu mendapat sesuatu yang banyak dalam bentuk-bentuk yang lain, makan minum dan sebagainya, tapi dia sendiri tak boleh nak pakai mana makanan tu, tak boleh nak guna mana, dan macam-macam beragam lagi lah. Jadi kesimpulan mudahnya nak diberitahu di sini bahawa Syekh Ibn Atta' cuba memahamkan kita tentang kesempurnaan nikmat dari sudut-sudut berkenaan. Supaya apa? Supaya kita tidak terpedaya dengan persepsi kebanyakan tadi tu, iaitu sempurna nikmat ni bila banyak melampau ruah sempurnalah, bila kurang tak sempurnalah. Itu pandangan rata-rata kita ni. Jadi Syekh Ibn Atta' nak memahamkan kita, kesempurnaan nikmat sebenarnya bukan dari aspek itu. Aspek iaitu bila Allah Ta'ala kurnia rezeki, maka dia menjadikan cukup untuk keperluan dia tu. Apa yang kita perlukan cukup dengan kurniaan itu. Kemudian apa yang kita dapat tu tidaklah mendorong kita untuk menyimpang, terbabah, melakukan keburukan dengan nikmat-nikmat yang ada. Maka sesiapa yang dapat nikmat dengan dua ciri ini, maka dia sudah dikira sebagai mendapat kesempurnaan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak ada persepsi ini, mungkin kita akan rasa sentiasa tak cukup lah. Rasa sentiasa tak cukup. Lebih-lebih lagi kemahuan kita ni, kehendak kita, kemahuan kita sentiasa tidak akan berakhir.
Di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, manusia ni kalau dia dapat satu lembah mah, dia nak yang kedua. Kalau dia diberi lembah yang kedua, dia nak yang ketiga pula. Artinya apa? Tidak pernah cukup. Dalam bahasa lain, bernafsu besar. Manusia ni bernafsu besar. Jadi berilah banyak mana pun, kalau nafsu manusia ni besar, keinginan besar dia tu tak pernah cukup. Rasa tak cukup tak? Dan ini bukanlah aspek kesempurnaan nikmat. Jadi Syekh Ibn Atta' cuba nak memahamkan kita, nikmat yang sempurna ni bila seseorang tu dapat, pertama sekali kriteria dia, ciri dia cukup. Apa yang dia dapat cukup pada dia, keperluan dia dan perasaannya. Keperluan hidup dia, rezeki-rezeki yang dia dapat tu, keperluan hidup dia tu dipenuhi dari aspek zahirnya. Yang kedua, dari aspek batinnya tu, dia secukup dengan apa yang ada. Inilah kesempurnaan nikmat. Dan yang kedua, rezeki-rezeki yang ada tu tidaklah diguna pakai atau mendorong dia untuk buat kerja-kerja salah, melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yakni menjadikan dia sesak, melampau dan sebagainya, kufur nikmat dan sebagainya. Jadi apabila rezeki yang diperoleh seseorang dapat memenuhi keperluan zahir dia dan batin dia masih cukup dengannya, dan dengan rezeki itu dia tidak terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang menyimpang daripada apa yang dituntut, atau bahasa lain tidak membawa kepada kufur nikmat, itulah kesempurnaan. Maka ukurannya tengok di situ, sejauh mana keperluan itu dipenuhi, sejauh mana dia rasa cukup dengan apa yang didapat, sejauh mana keperluan yang diperlukan itu dapat dipenuhi, sejauh mana rezeki yang didapat itu mendorong dia atau tidak kepada kufur nikmat. Maka disitulah ukuran kesempurnaan. Jadi perkara yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' di sini mengenai kesempurnaan, tamamun nikmat. Jadi sesiapa yang dapat dengan ciri-ciri tadi, dari sudut tasawufnya, orang ini sudah mendapat nikmat yang sempurna. Jadi sama ada sikit ke banyak ke, itu bukan ukuran. Tapi sekiranya seseorang tu diberi nikmat yang banyak nikmat, tapi tak pernah rasa cukup, rasa senang, rasa bahagia, rasa tenteram dengan apa yang ada, bahkan berkeinginan kepada apa yang dia tak ada. Apa yang dia ada ni tidak dihargai, tidak dirasai. Hak dia nak sangat apa yang belum menjadi milik dia tu, sehingga hatinya penuh dengan ketamakan, tamak. Penuh dengan tamak hak ada ni tak cara, dah endah. Padahal banyak dah tu, cukup dah, tapi rasa macam tak ada. Sebab apa? Kerana dia tengok apa yang belum menjadi milik dia, lalu menimbulkan ketamakan dan sebagainya. Maka jadilah orang yang disebutkan sebagai bernafsu besar. Bukan berjiwa besar, tapi bernafsu besar. Maka sentiasalah rasa tidak cukup, banyak mana pun rasa tak cukup. Jadi bila dapat rezeki yang banyak, tapi dibala dengan hati, dengan nafsu yang tinggi, dengan keinginan yang tidak terbatas, kemahuan yang besar, kemahuan nafsu yang besar, maka sentiasa rasa tidak cukup. Orang ini tidak mendapat kesempurnaan nikmat, sekalipun banyak. Mungkin melampau ruah lah, tapi jiwanya tu sentiasa tidak merasa cukup dengan apa yang ada. Maka dari sudut tasawufnya, dia tidak dikatakan orang yang mendapat kesempurnaan nikmat. Bukan dapat kesempurnaan, dapat nikmat, tapi bukan kesempurnaan dia. Di dalam hadis, apa yang diberitahu oleh Syekh Ibn Atta' ni sebenarnya ada rujukannya di dalam sumber-sumbernya, di dalam nas, dalil-dalilnya tu. Antaranya di dalam sabda Nabi, dalam hadis Nabi, bila Nabi menyebut tentang wa khairu zikri al-khafi, sebaik-baik zikir itu zikir yang tersembunyi. Wa khairu rizki ma yakfi, dan sebaik-baik rizki itu apa yang mencukupkan kita. Jadi kecukupan tu kita boleh tengok dari dua aspek, zahir dan batin. Zahir kita ni, keperluan-keperluan kita tu dengan rezeki yang kita dapat tu dipenuhi. Kita nak makan boleh, tempat tinggal pun ada,
menurut keperluan kita lah. Makan, minum, berkeluarga, tempat tinggal, ada, dapat menurut skala kita lah. Dan juga dari aspek batinnya, yakni kemauan kita, apa yang ada ni cukup tak lagi dalam perasaan kita. Kalau dua-dua aspek tadi tu memenuhi keperluan kita, maka dipenuhilah apa yang dikatakan tadi, wa khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baik rizki adalah apa yang mencukupi. Dari aspek zahir, aspek batin serupa je. Aspek batin ni dari sudut tasawuf ni, iaitu orang yang rasa cukup dengan apa yang ada, sikit pun ya, banyak pun ya. Aspek batin dia serupa je. Dari segi kecukupan ni, kita nak tengok nilai cukup tak cukup ni, kalau nak tengok aspek batin dia tu, dia standard je. Orang yang ada sifat qanaah. Qanaah ni dia rasa cukup. Dah cukup tu kan, banyak pun cukup, sikit pun cukup, ada pun cukup, tak ada pun cukup. Itu satu perasaan yang dinamakan qanaah. Adapun aspek zahir, maka berbeza-beza kecukupan dia tu. Aspek zahir ni bergantung kepada keadaan. Mungkin seseorang tu dia tidak berkeluarga, maka keperluan hidup dia tidak banyak. Dan ada orang yang berkeluarga tapi anaknya tak agama, maka keperluan juga tak banyak berbanding yang anak agama. Apatah lagi yang ibu agama dan sebagainya, sudah tentu keperluan dia banyak lagi. Jadi ukuran dari segi zahir ni, kecukupan tu bergantung kepada keperluan dia lah, keperluan hidup dia. Bermacam-macam, itu tak ada ukuran. Jadi kita tak boleh nak buat ukuran, nak letak 2,000 ke 3,000 ke, itu bukan. Untuk tengok dari sudut kecukupan zahir dia tu, bergantung kepada kehidupan dia tu, diri dia, keluarga dia, tanggungan dia dan sebagainya. Adapun aspek batin, kecukupan dia tu standard je, satu bentuk perasaan zauq yang dinamakan qanaah. Dari mana datang qanaah ni? Daripada pandangan basirah, pandangan qalbu yang memandang kepada apa yang kau dapat ni, itulah ketetapan dia. Nak tak nak pun itulah, banyak itulah. Jadi marinya qanaah ni apabila nurul iman tu timbul, yakni keyakinan dalam hati itu hidup, bahawa apa yang kau dapat itulah rezeki yang dikurniakan Allah kepadamu, apa yang ditakdirkan Allah ke atas dirimu, apa yang ditaksimkan Allah kepadamu. Mu nak banyak ke, mu rasa cukup ke, tak rasa cukup ke, itulah bahagiamu. Jadi bila iman itu tumbuh dalam hati, keyakinan itu hidup, dia bukan saja kefahaman dan keyakinan yang ada, tetapi ia tumbuh menjadi satu bentuk zauq dan perasaan yang menjadikan hati kita ingat, yang dinamakan basirah, pandangan mata hati itu, maka timbullah apa yang dinamakan qanaah. Jadi qanaah ni itulah aspek kecukupan dari sudut batin dia tu. Dia datang daripada nurul iman yang memandang kepada takdir Allah, kepada taksim pembahagian yang dibuat oleh Allah. Sama ada kita rasa senang dengan apa yang dapat ke, tak senang hati ke, itulah ke mana-mana pun. Tapi bila pandangan kalbu tu jelas, kuat, dia akan rasa senang lah atas keyakinan. Dapat lagi, alhamdulillah. Tak dapat pun, tak apalah. Tapi kalau tak ada, pandangan ni tak ada, keyakinan tu ada, pandangan ni tak ada, dia tidak tumbuh menjadi satu zauq, satu perasaan kalbu dia tu, yang menjadikan pandangan batin dia tu, yang dinamakan basirah tadi tu. Tak sampai situ, kalau boleh sikit rasa tak apa hati, boleh banyak dia jadi sombong, macam-macam yang mari penyakit-penyakit lain. Jadi inilah kriteria yang dinyatakan oleh Syekh Ibn Atta' tentang kesempurnaan rezeki. Jadi secara tidak langsung Syekh Ibn Atta' ni nak mengajarkan kita jangan duduk pandanglah dengan pandangan keinginan. Apabila kita tengok orang dapat kelebihan dari segi pemilikan dan sebagainya, jangan rasa selio lah, jangan susah hati lah. Yang penting ada tak ciri ni, bahawa tanda nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni sempurna bila ada ciri-ciri ni. Kau merasa cukup dengan apa yang ada.
kemudian keperluan hidupmu dapat dipenuhi, dan kemudian rezeki yang ada tu tidaklah menjadi laluang dan mendorong kita untuk kufur nikmat. Itu tanda bahawa aspek kesempurnaan pada rezeki itu sudah timbul. Jadi bila boleh banyak, tak boleh banyak, itu hal lain, itu cerita lain. Jadi antara pedoman yang kita dapat ambil daripada kalam hikmat Syekh Ibn Athaq tadilah, bila kita dikurniakan Allah rezeki ada ciri-ciri ini, syukurlah, alhamdulillah, menurut kodok-kodok yang kita dapat. Kalau ditambah lagi, alhamdulillah, itu kurniaan lagi. Tetapi dalam keadaan kita dapat ni, janganlah pandangan mata kita ni duk pandang dengan pandangan keinginan dan seliu tengok orang lain. Kerana belum tentu kalau kita dapat seperti itu, kita ada ciri-ciri ni. Firman Allah Ta'ala, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Artinya, yakni surah Al-Alaq ayat 6 hingga 7, artinya sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas. Melampaui batas ni kufur nikmat lah kalau berkait dengan nikmat. Melampaui batas tersebut jika merasa diri kaya, yakni kaya tidak berhajat, yakni apabila manusia dia rasa dia kaya, dia banyak tu, tak berhajat lagi dah kepada Allah Ta'ala, itu salah satu bentuk melampau ataupun dikira tersesat daripada landasan keagamaannya. Jadi yang dimaksudkan dengan terbabah dengan nikmat ni boleh kita fahami dari dua sudut jugalah. Pertama sekali, dengan kurniaan nikmat tadi tu, dari segi penggunaan kita tu, kita tidak menggunakan pada jalan yang salah. Penggunaan nikmat, bila kita dapat nikmat yang banyak, mendorong kita untuk menyalahgunakan dia, itu sebahagian daripada makna menyimpang, la yatgha. Yang kedua, dari aspek batin, dari aspek qalbu. Menyimpang dari aspek qalbu ni, iaitu apabila kita dikurniakan nikmat yang banyak, kita rasa cukup dengan nikmat tu, pergantungan kita kuat dengan nikmat yang kita dapat tu, sehingga keberhajatan kita kepada Allah mula tergelang. Sehingga pergantungan hati kita kepada Allah tu mula tak berapa nak timbul dah. Ini juga salah satu bentuk penyimpangan yang dimaksudkan tadi tu. Jadi Syekh Ibn Athaq dalam kalam hikmat ini, antara tanda yang dia nyatakan berkenaan dengan kesempurnaan nikmat ni, nikmat itu tidak membawa seseorang itu menjadi melampau, menyimpang, sesat. Jadi kesesatan tu dapat difahami dari dua aspek jugalah. Aspek zahirnya, penggunaan dia tu, kita tidak menggunakan dengan penggunaan yang boleh disebut sebagai kufur nikmat, menyalahgunakan nikmat, tak ada yang tu, itu tanda. Yang kedua, aspek jiwa kita ni, bahawa nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri ni tidak membawa kita kepada satu kedudukan kita rasa selesa dengan benda tu, sehingga pergantungan kita kepada Allah tu menjadi semakin nipis dan timbul. Kita kadang-kadang berlaku ni tanpa kita sedar. Dia tidaklah membawa kepada salahnya iktikad, tapi membawa kita ni, kalbu kita tu semakin jauh daripada Allah. Bila pemilikan kita banyak, dalam bank berpuluh-puluh ribu, beratus ribu, bahkan berjuta, tanah pula berkeping-keping, rumah pula banyak rumah ini, akhir sekali kita rasa selesa dengan benda tu. Hakikat sebenar kita ni bergantung pada kurniaan Allah, kadang-kadang jadi mula malap dan terpadam, hilang dari perasaan kita. Kita rasa nyaman. Sebab apa? Pitih banyak dalam kocek ni. Bukan saja esok lusa tak jadi masalah, berpuluh-puluh tahun rasa tak ada masalah, insya-Allah tak ada masalah. Jadi kita rasa selesa. Sedangkan hakikat asal kita ni, hati kita ni sentiasa berhajat kepada Allah, berpaut pada kurniaan dia, tergelang benda tu. Sebab apa? Kerana dilindungi, ditutup, dihijab dengan pemilikan kita tu. Sedap. Rasa selamat je bila kita memiliki kenderaan yang baik, kewangan yang baik, pergi jalan rasa nyaman, selamat. Dia menghilangkan perasaan asal kita tu.
iaitu bahawa hakikat sebenarnya kita ni duduk di mana-mana pun, dalam apa jua keadaan pun tetap kita berhajat kepada dia. Tapi pemilikan yang kurniaan yang kita dapat tadi tu, pemilikan yang dia beri tu menghijab hati kita sehingga kita terlupa tu. Bukan ingkar, bukan tak percaya bahawa kita ni berhajat kepada Allah, tapi jadi terlupa dari segi perasaan kita tu, tergelam benda tu. Sebab apa? Dihijab oleh pemilikan kita yang banyak. Rezeki esok tak bimbang langsung. Sebab apa? Ni penuh dah kocek ni. Duit penuh dah kocek. Seolah-olahnya sudah ada dalam jaminan kita. Padahal hakikat ketauhidan mengajarkan kita belum tentu lagi. Bukan saja esok, rezeki kita kat gigi pun kita tak tahu ke mana. Tapi hakikat ketauhidan ini tertutup. Bagaimana tertutup? Dengan pemilikan kita tadi. Banyak ni tak ada kisah kat gigi, boleh beli macam-macam. Ojok kateh ke, si lemak ke, si minyak ke, dalam tangan kita. Itu yang ingin dianjurkan oleh Syekh Ibn Atta', bahawa jangan sampai nikmat itu membawa kita menyimpang. Menyimpang dari aspek zahir, salah guna. Aspek batin, kita lupa kepada hakikat kita, bahawa dalam semua keadaan pun kita tetap berhajat ke dia. Lupa perasaan. Jadi sekiranya seseorang itu diberi nikmat, dalam keadaan diberikan kecukupan zahir dan batin, dalam keadaan dipelihara daripada penyimpangan zahir dan batin, itulah alamat orang tu mendapat nikmat yang sempurna, tamamun nikmat. Tapi sekiranya diberikan nikmat yang banyak melimpah ruah, tapi diberikan tidak ada kecukupan, tak ada erti kecukupan sama ada aspek zahirnya atau aspek batinnya, dan juga tidak terpelihara, tidak dijaga daripada penyimpangan sama ada zahir ataupun batin, maka orang ni dikira tidak mendapat nikmat yang cukup. Kesempurnaan nikmat tak dapat pada dia, sekalipun banyak, sekalipun berganda-ganda. Ini sudut pandang tasawuf. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rizki yang mencukupi, seperti yang saya sebut nas dalam bahasa Arab tadi tu, wa khairul rizki ma yakfi, dan sebaik-baik zikir yang samar, yakni sebaik-baik zikir yang tersembunyi, wa khairu zikri al-khafi, yakni yang tersembunyi. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara sahabat besar Nabi lah. Antara kisah yang saya ingat tentang tentang dia ni, dia antara kisah lah yang saya ingat, kalau tak lupa tentang tokoh ni sahabat Nabi ni. Dia antara orang yang memimpin bala tentera orang Islam. Dia pimpin bala tentera orang Islam untuk berlawan dengan orang Rom, dan itulah perbatasan terakhir kerajaan Rom. Selepas jatuhnya Rom di situ, jatuh habis Rom. Jadi hak akhir tu askar dia ni, pimpinan ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Maka sirah ni, kisah-kisah sahabat Nabi ni, sirah sahabah dan sebagainya, terutamanya yang dikarang oleh tokoh-tokoh sufi ni, dia disebut kisah-kisah yang aneh berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Kita hari ni, pemikiran kita ni, hal-hal yang aneh ni semakin cuba nak dilenyapkan dalam pemikiran kita tanpa kita sedar. Mungkin perkara yang terbabit itu tidak melibatkan mukjizat, sebab mukjizat tu dengan nas Al-Quran dan hadis. Tu wak kasar, tapi cuba diberi gambaran-gambaran secara tak langsung hal-hal yang luar biasa ni, yang dinamakan khawariqul adah ni, yang menyanggahi adat kebiasaan ni, cuba dinyahkan daripada pemikiran kita sikit demi sedikit. Maka antara perkara awal yang cuba nak dibuang daripada pemikiran akidah kita ni berkaitan dengan perkara-perkara aneh, perkara yang pelik luar biasa yang melibatkan golongan awliya dan salihin. Sebab benda tu tak ada dalam dalil Al-Quran dan hadis.
Kalau kisah dalam Quran dan hadis tu orang tak berani nak tolak sebab dia nas. Kisah Nabi Musa terbelahnya laut dengan tukar tu, orang terima, orang tak tolak. Sekalipun sangat pelik. Dengan tukar boleh terbelah laut. Orang masih percaya sebab dengan nas Al-Quran. Tapi kalau berlaku kisah ni melibatkan awliya, mungkin orang tak percaya lah ni. Kisah Nabi Isa menghidupkan orang mati, orang terima. Sebab apa? Dengan nas Al-Quran dan hadis. Tapi sekiranya perkara ni berlaku pada awliya, mungkin orang tak percaya dah lah ni, boleh menghidupkan orang. Padahal dari segi kaedahnya, apa yang harus menjadi mukjizat tu harus menjadi keramat. Kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ulama, apa yang harus menjadi mukjizat tu boleh berlaku sebagai keramat. Boleh berlaku. Jadi saya nak sebut sikit kisah, mukadimah ni tadi, nak sebut kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Bagaimana Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada dia ni, hasil mungkin berkat keimanan dia, keyakinan dia terhadap Allah dan amal-amal soleh dia tu. Allah Ta'ala beri kemuliaan. Apa yang berlaku? Masa dia nak serang perbatasan terakhir Kerajaan Parsi, silap, Parsi, bukan Rom. Apa ni? Di perbatasan tu dia perkemahan tentera-tentera ni duduk di sebelah sungai, diselangi oleh sungai lah. Jadi tentera Islam duduk sebelah ni, tentera musuh ni duduk sebelah selagi. Jadi masalah dalam perang masa tu pengangkutan. Orang Islam ni tak cukup kenderaan nak bawa askar jemerang. Kalau jemerang sikit-sikit, dari segi strategi ketenteraan dah untung. Askar ramai, tapi perahu 2 utir, 3 utir je. Pergi dulu, habis kena tembak, ataupun kena panah, kena apa, pergi stopok lagi, habis pula. Jadi strategi ketenteraan dah untung. Dan strategi perang ni dia kena ramai-ramai sekali, baru dah nak buat benda-benda. Jadi jumlah ramai pun kalau pergi sikit-sikit tu, ya habis gitu je. Jadi sekarang perlu kepada kenderaan, tapi kenderaan tak ada. Ni tentera yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Lalu apa yang berlaku? Sa'ad bin Abi Waqqas ni entah macam mana dia dapat petunjuk apa. Dia melompat dengan kuda dia tu ke dalam sungai gitu je. Dia melompat. Dan diikuti oleh bala tentera dia tu. Dan ternyata sungai tu air sekerat keting kuda je. Jemerang. Dan ini menakutkan musuh tu. Musuh tengok tu dah perang lagi, takut dah. Separuh dah kalah dia. Dan ternyata memang musuh kalah. Jeneral dia tu Rustum tu kalah. Apa ni, tewas dalam perang tu lah. Dan itulah batasan terakhir dalam perang tu. Tapi nak beritahu macam mana Sa'ad bin Abi Waqqas, kisah yang saya ingat tentang dia, tentang keyakinan dia terhadap Allah, maka dilakukan itu. Dan dilakukan itu, kita jangan fikir dia berhambar lah, mesti dia dapat pedoman. Mereka ni ada pedoman. Dia tak jenis-jenis berhambar tahu dah air dalam terjun juga, tak jugalah. Jangan buat ukuran secara rambang itu. Kita kena tahu dia buat ni mesti ada ukuran dia. Sekalipun ada sesetengah penilai sirah ni, dia kata sebenarnya air itu tu air banjir, kawasan tu kawasan Tohor, ini tak kawasan Tohor. Tapi saya, dalam penelitian saya, ulama-ulama sebut kisah ni bukan dari aspek tu. Aspek dia satu mukjizat, dia satu keramat yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau air itu air kawasan Tohor, tak jadi keramat pula benda tu. Memang jemuran kawasan Tohor. Wallahu alam lah. Tapi yang jelasnya bahawa tokoh-tokoh penulis-penulis manaqib atau sirah ni, tabaqat atau penulis tabaqat ni, dia sebut kisah ni untuk menyebut tentang hal-hal yang aneh yang kita namakan sebagai karamah yang terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Baik, kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada terbit
atau terbenam matahari, melainkan di sisinya ada malaikat yang berseru. Seruan itu dapat didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Jadi waktu terbit matahari, waktu terbenam matahari, ada malaikat yang akan bersuara, yang akan berseru. Tapi malangnya manusia tak boleh nak dengar, tapi makhluk lain boleh dengar seruan malaikat. Seruan itu dapat didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Dua makhluk ni tak boleh dengar. Sebab apa? Bukan sebab lah, kaitannya dua makhluk ni makhluk yang diuji oleh Allah. Teruji. Teruji dengan arti dugaan lah, dugaan iman. Kalau dengar, nampak dulu, tak timbul lah aspek ujian tu. Sama juga dengan kehidupan dalam kubur. Orang yang ditanam dalam kubur tu, apa-apa yang berlaku tu didengar oleh makhluk-makhluk lain. Bahkan bila kita balik tu, tapak kaki kita tu, si mati tu pun boleh dengar. Boleh dengar apa yang berlaku dalam kubur. Tinggal lagi tak boleh jawab je. Dia dengar. Apatah lagi kita beri salam, dia dengar. Dan dia boleh jawab. Cuma jawapan dia kita tak boleh nak dengar. Ada kecenderungan sebahagian kita cuba menggambarkan bahawa orang mati ni sudah dikira sudah tidak ada apa-apa fungsi lagi dah. Itu ternyata bercanggah dengan dalil. Tak nak dengar apa dah, tak nak buat benda dah. Bercanggah. Pensyariatan salam, kita disuruh beri salam tu sebab orang dalam kubur tu boleh jawab. Tinggal lagi kita tak nak dengar jawapan dia. Tidakkah kita pernah dengar satu riwayat, saya sebut ni kerana ada kaitan-kaitan, tapi tak apalah sebut sebagai asas nak memahamkan kita bahawa masih ada fungsi-fungsi tertentu kepada orang yang mati ni. Menurut martabat dia lah, menurut kadar dia lah di alam barzah. Bukan bererti bila sebut mati ni kosong, tak ada fungsi langsung, tunggu dia bangkit je. Bukan, masih ada fungsi-fungsi dia. Para Nabi masih lagi bersolat dalam kubur mereka tu. Al-anbiya yusalluna fi kuburihim, ahya'u yusalluna fi kuburihim. Mereka ni hidup dengan makna hidup di alam barzah lah, dan bersembahyang lagi dalam kubur. Jadi saya hari ni kita dengar banyak gambaran-gambaran nak kubur bila orang mati ni tak ada fungsi apa dah, dengar pun tak. Dia ada isu-isu lain berkait, terutama isu tawassul dan sebagainya. Kita tak nak pergi, saya tak nak jelas perkara tu lah, cuma nak menggambarkan di sini, nak beritahu. Tak apa, saya meleret sikit dah apa dah, lagi ke situ. Bahawa tanggapan orang mati ni tak ada fungsi langsung, itu berlawan dengan sunnah, berlawan dengan dalil. Masa perang Badar, ada orang kafir yang mati dalam perang Badar. Nabi pergi ke kubur mereka tu, Nabi tanya. Nabi beritahu, tidakkah apa yang aku beritahu kamu ni betul? Maksudnya masa hidup dulu aku telah beritahu kamu begini-begini, sekarang tidakkah kamu mendapati apa yang aku khabar dulu tu betul? Jadi sahabat-sahabat tanya Nabi. Sebab apa sahabat tanya? Sebab mungkin pada tangan sahabat, pada tanggapan sahabat pada waktu tu, orang yang mati ni zero dah, tak ada fungsi apa satu dah, dengar pun tak boleh. Sebab tu sahabat tanya, apakah mereka masih boleh mendengar ya Rasulullah? Sahabat tanya. Kita fahamlah kemungkinan besar sahabat tanya kerana tadilah, kerana anggapan bila mati ni seolahnya tak ada apa fungsi langsung. Apa Nabi jawab? Demi Allah, kata Nabi, tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka tu. Maksudnya mereka ni lebih dengar daripada muhak hidup lagi ni. Berbanding dengan hidup ni, dia lebih dengar lagi. Carilah hadis tu kalau tak percaya. Nabi berbicara dengan orang kafir kufar yang mati pada perang Uhud, perang Badar tu. Tapi apa Nabi, demi Allah, kata Nabi, bahawa kamu tidaklah lebih mendengar daripada mereka tu. Dengan erti mereka tu lebih kuat pendengaran daripada kamu yang hidup ini. Tu dia. Mereka masih berfungsi, tapi fungsi menurut tahapan dia lah. Malam Isra' Mi'raj, tidakkah Nabi semayang bersama dengan mereka tu? Para Nabi semayang. Apakah itu satu khayalan? Apakah itu satu imajinasi?
Apakah itu satu cerita bohong, riwayat bohong? Tak ada orang berani kata. Nabi diperintahkan solat, naik ke Sidratul Muntaha, turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa nasihat. Tidakkah Nabi Musa termasuk Nabi yang sudah mati? Sudah mati. Macam mana dia boleh nasihat lagi ni? Nasihat Nabi Muhammad supaya minta dikurangi daripada 50 kali, kurang-kurang jadi 5 kali. Yang menasihati itu Nabi Musa. Tidakkah Nabi Musa ni termasuk Nabi yang sudah mati? Jadi kena faham bahawa dengan kematian ni dia bukan berarti zero, tak ada apa-apa fungsi langsung. Dia ada fungsi pada alam dia tu. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu. Dan insyaAllah kita akan bersambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.